Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bicara kita pada dosa besar yang ke-15 hari ini. Ini selepas daripada kita baca pada perkara ke-14, dosa minum arak walaupun tidak sampai mabuk. Dan perbahasan pada minggu lepas, ada satu persoalan yang ditanya tentang makanan yang dicampur arak yang berubah sifat dan juga ni, dan ana rujuk beberapa lagi web yang berkaitan dengan itu. Jadi jawapannya samalah, ke mana-mana makanan yang bercampur walaupun setitik yang kita tahu daripada arak, maka dia tidak boleh dimakan walaupun qadar tidak memabukkan. Sebab tu perbahasan dia, walaupun minum tidak sampai mabuk, tetap juga haram. Melainkan sifat arak yang berubah dengan sendirinya. Contohnya daripada arak dia jadi cuka dengan sendirinya, maka itu dah jadi hukum lain lah. Bila arak tu berubah dipanggil istihalah. Arak yang berubah sifat secara sendiri dan hilang rasa mabuk dia menjadi perkara lain, jadi cuka sebagai contoh, maka tidak lagi haram. Adapun kalau kita ambil setitik dalam keadaan dia tu masih lagi arak, tetap saja haram walaupun kita tidak mabuk. Ya, lebih diproses ataupun maknanya dia jadi natural lah, natural. Arak yang tak jadi arak. Ya betul. Iya. Ya, kita dah sebut dah perkara tersebut pada minggu lepas kan. Baik. Hari ini kita sambung kepada dosa besar yang ke-15, iaitulah sombong, bangga diri, angkuh, ujub dan congkak bahasa dia. Kalau kita bongkak lah bahasa kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa rabbukum wa rabbikum, dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan, itulah hari hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Baik. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mendebatkan tentang ayat-ayat Allah
tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbahasan kita yang kita bahaskan pada hari ini berkaitan dengan sifat al-kibr, sombong ataupun takabbur. Merasakan dirinya bongkak, sombong, dah lebih kurang. Takabbur ni daripada perkataan kabir. Kabir ni maksud apa? Besar. Takabbur, besar diri. Merasakan dirinya besar. Padahal dia tak besar pun, dia kecil je. Waalaikumsalam. Kan? Dia mungkin dia, takabbur ni boleh jadi pada sudut, aku panggil nilai diri. Nilai diri. Bukan orang rasa diri dia besar. Tapi dia rasa nilai diri dia tu besar. So itu nama asal perkataan takabbur. Daripada perkataan kabirun, iaitulah takabbur. Baik. Lalu dalam ayat yang kita bacakan, ayat pertama, Nabi Musa berlindung dengan Allah daripada sifat takabbur. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak suka kepada orang yang mustakbirin, orang yang membesarkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, yang mereka buat sebenarnya adalah kerana takabbur. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam juga kerana takabbur. Sifat semua ni sifat sombong, besar diri, rasa dia lebih baik daripada orang, disebut sebagai sifat kibir atau takabbur. Ataupun kadang-kadang, nanti kita sebut dalam satu perkataan ni, ujub dia panggil. Ujub sifat takjub kepada diri, yang mana dia ada adik-beradik kepada takabbur. Takabbur ni kita besar diri dengan orang. Kita rasa dia kecil, kita besar. Jadi takabbur, kita hebat, dia tak hebat. Sombong. Ujub, kadang-kadang kita tak banding dengan orang pun. Kita rasa kita hebat dalam diri kita sendiri. Tak ada masalah. I know how to do tu, tak ada masalah. Dia compare dengan orang lain, tapi dia tak sebut kepada orang lain. Dan cakap diri dia sendiri. Dia kata aku dalam kampung ni, aku hebat sekali. Dia kata gitu. Dia secara sendiri, ujub dia panggil. Ujub daripada perkataan ajaib kan. Ajaib, orang takjub. Ujub ni orang kagum dengan dirinya sendiri. Faham? Dia terlalu kagum. Dia dah jadi kaya. Wow, aku ni dulu aku begini-gini. Sekarang aku dah hebat begini-gini. Dan kadang-kadang benda tu tak perlu pada orang lain. Dia duduk sendiri-sendiri pun dia rasa kagum dengan dirinya sendiri. Tak boleh ujub. Kalau macam ni, sorry saya jelaskan sikit. Sekiranya kalau kita ada terima sesuatu very best lah dari the world, and kita zahirkan, itu ujub tak Ustaz? Sombong. Zahirkan, Contoh apa? Macam mana contoh dia? Contoh menzahirkan. best kan, macam mana katakan kita dapat diamond ring lah. Kata macam ni, kita dapat diamond ring, lepas tu kita ambil gambar, kita letak dalam Facebook. Dan kita alhamdulillah ini pemberian tak ada kat suami, yang sahabat apa-apalah. Lepas tu dia pakai apa ni? Dia pakai baju cantik. Itu nama dia menunjuk-nunjuk.
Itu kalau menunjuk-nunjuk nama dia riak. Riak ni pada perkataan orang Arab, perkataan riak. Kita kena tahu root word dia. Riak daripada perkataan ru'yah, iaitu melihat. Riak ni tujuan nak suruh orang lihat. Iaitu menunjuk-nunjuk. Bukan menzahirkan, betul tak? Bukan menzahirkan nikmat. Mana? Kalau kita menzahirkan nikmat, tak semestinya kita nak post macam tu. Menzahirkan nikmat ni contohnya, orang bagikan kita sesuatu, ring dan sebagainya. Dan kita pakai. Bukan kata kita simpan dekat rumah, duduk ni, aku gini. Menzahirkan nikmat, kita ada baju yang cantik. Kita pakai je baju jahit. Maknanya, tak adalah kita ni zuhud sepanjang masa. Padahal kita ada baju cantik. Tapi tak nak pakai. Itu kita menyembunyikan nikmat. Kita pun pakailah baju cantik. Tapi bukan tujuan untuk orang. Untuk kita menggunakan nikmat yang Allah bagi. Tapi once kita dah post, kita tunjuk, kita suka orang like, that another issue. Mas kita pakai untuk tunjuk kepada orang. Post lah, tapi dia masalah dia niat di hati. Benda ni duduk dalam hati kita. Riak ke, ujub ke, takabur ke, benda di hati. Kalau kita post, kita pergi berjalan, kita post dalam keadaan baju kita cantik, kita post nak tunjuk kita pergi jalan. Tapi orang kata, cantiknya baju awak. Kita tak niat apa benda tu. That's okay, sebab kita nak menggunakan nikmat yang Allah bagi kat kita. Tapi kalau kita 3 helak sehari kita salin, macamlah pelakon Hindustan punya dah. Pakai baju ni pulak tunjuk, lepas tu pakai baju tu pulak tunjuk, something kita kena tengoklah hati kita tu. Ya memanglah. Kita tunjuk dalam sifat kita nak, contohlah kita kata kita pakai sebagai menzahirkan nikmat yang ada. Kita pakai, tapi bukan niat nak tunjuk-tunjuk. Orang puji, alhamdulillah. Orang tak puji, pun kita pakai. Tak ada masalah. Bukanlah kita kata lepas daripada ni kita pakai baju ni cantik. Lepas tu tak ada orang puji, aku tak nak pakai baju ni. Dia kata buruk, padahal baju elok. So dia mengharapkan pujian. Itu dah, itu lain. Dia santai bukan. Tapi kalau dia pakai, aku rasa baju ni cantik. Orang puji ke aku tak puji sebab aku nak guna nikmat yang Allah bagi kepada aku. Itu menzahirkan nikmat. Ikut dia kata, tak apalah. Baik. Dia payah orang banyak nikmat ni. Orang tak tahu banyak nikmat, dia tak tunjuk sangat. Contoh influencer. Dia pakai buat apa? Itu jatuh kepada kerja kan, Ustaz? Masalah dalaman, dia tengok dalaman. Kalau kita kata nak, apakah, macam juga zuhud. Isu dia, lawan kepada sombong adalah tawaduk. Mana dia punya, tawaduk merendahkan diri. Kibar, takabur, membesarkan diri. Itu lawan dia. Okay? Tapi tak bermaksud bila seorang tawaduk dia kena pakai baju buruk, dia kena pakai baju selekeh, dia kena, tak ada masalah. Para Nabi SAW ada je baju cantik. Nabi SAW dan para sahabat juga ada je waktu-waktu hari-hari kebesaran dia pakai baju cantik. Masalah dia adalah masalah di hati. Ni kadang-kadang ada orang fakir sombong. Dialah fakir, sombong pula. Lagi teruk. Tu susah. Ada orang bodoh, sombong. Kita panggil bodoh sombong. Dah lah bodoh sombong lagi. Nah, tapi maknanya sombong ni perkara yang kita tak boleh nak ukur dengan luaran dia. Kadang-kadang orang kaya dia sombong, kadang-kadang orang fakir yang sombong, kadang-kadang orang bodoh yang sombong. Jadi kesombongan dia duduk di mana? Bukan pada akal, bukan pada penampilan. Dia duduk pada hati masa. Yang ni yang kita kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang sombong. Menjadi orang kaya tidak semestinya dia jadi sombong. Contohnya siapa paling kaya dalam muka bumi? Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua dia ada, kekayaan dia, semua makhluk tunduk pada dia. Sampai semalam kuliah saya cerita Nabi SAW berkaitan dengan tajuk syaitan. Persoalan syaitan
dalam bab neraka, perbincangan dia macam mana syaitan nak diazab di dalam neraka kerana dia dicipta dari unsur api. So apakah api boleh membakar api? So apa jawapan dia? Jawapan dia pertama, Allah ni kalau dia nak azab, itu dalam kekuasaan Allah, tak kira apa unsur. Yang kedua, unsur yang bersamaan ataupun unsur yang bersamaan tidak memustahilkan dia disiksa dengannya. Contohlah, tak tu cerita tanpa, kita dicipta daripada apa? Tanah. Kita ambil tanah baling, sakit ke tak? Sakit. So kenapa? Apa yang menghalang api daripada membakar api? Sedangkan dalam neraka sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka membakar sesama mereka. Api itu membakar sesama dia. Terlalu panasnya bahang api neraka. Jadi syaitan dibakar dalam api neraka itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, sifat syaitan itu sendiri sudah berubah. Walaupun unsurnya api, tapi dia sudah satu jisim. Seperti mana kita, unsurnya tanah, sudah jadi satu jisim. Sehingga Nabi SAW pernah dalam satu kes, tengah solat, datang syaitan, baling syihab minanar. Bagi syihab dia macam berbola api. Nak kena pada Nabi, Nabi SAW a'udzubillah, berlindung daripada syaitan 3 kali dan Nabi laknat dia 3 kali. Setelah daripada tu, syaitan tak lari lagi. Nabi pun pegang dia. Pegang, Nabi cekik. Nabi cekik sehingga dalam riwayat tersebut sampai lidahnya syaitan kena kepada tangan Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun lepas. Nabi kata, kalaulah tidak aku ingat kepada doanya Nabi Sulaiman. Tu Nabi Sulaiman kata, aku doa kepada Allah kekuasaan yang tidak ada dimiliki oleh seorang pun selepas daripada tu. Jadi Nabi pun lepas, teringat kepada doa Nabi Sulaiman, Nabi lepas. Nabi kata, kalau aku pegang sampai pagi, saya kamu akan boleh tengok dia. Kamu akan boleh tengok dia. Jadi, nak relate-nya, kekuasaan Nabi Sulaiman adalah yang paling berkuasa. Tidak ada seorang pun boleh menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Tapi apakah dia seorang yang sombong? Tidak. Tawaduknya Nabi Sulaiman AS. Okay? Padahal lalu kekayaan dia dengan Balqis tu, cakap dia kata, Ifrit bawa sekelip mata je. Ifrit kata, aku nak bawa kejap satu hari tak boleh. Seorang yang ada ilmu kata dalam surah An-Naml, dia kata, aku datang sebelum mata memberkelip. Tengok-tengok dah sampai dah singgah sana. Dalam kekayaan tu Nabi Sulaiman kata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang bersyukur kepadamu. Ini Nabi Sulaiman, level dia. Dia tidak ada sombong. Pasal apa? Dia tahu segala nikmat yang ada pada dia datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sebab kekayaan ni menjadikan seorang tu sombong, mesti sombong, tak. Ada orang paling kaya, Nabi Sulaiman tak sombong. Ada orang paling cantik, Nabi Yusuf AS, tapi tak sombong. Ada orang paling, aku panggil apa, bijaksana. Siapa? Contohnya Nabi, even Nabi Muhammad SAW tidak sombong. Para sahabat-sahabat yang tidak sombong. Jadi kesombongan ni penyakit yang duduk di dalam hati. Tak semestinya kita, dia tu kaya sombong. Tak, orang kaya ada je yang tawaduk. Saya cari sumbangan untuk sekolah. Jumpa ada seorang nak bagi, alhamdulillah. Nak bayar untuk yang kata sekolah saya. Dah, alhamdulillah. Masih dalam final proses lah. Tapi dia nak, alhamdulillah. Bila kita tengok pada dia tu, kita rasa lah. Bila pergi meeting hari Isnin, dia kata dia puasa. Kita tak puasa, kita berasa malu. Dia kata, hebat tu. Ada orang begitu, dia very low profile, kita pun tak kenal dia sangat-sangat hebat. Tapi bila berbicara, banyak juga ilmu agama dia. So, bukan ertinya kekayaan itu yang menyebabkan kesombongan. Sebaliknya penyakit hati sebagaimana saya sebut. Boleh jadi sombong dengan kaya, boleh jadi sombong dengan kerupa, dengan bijaksana,
Malah yang lagi dahsyat, yang si fakir yang sombong, si bodoh yang sombong, dan orang yang tak ada nikmat, tiba-tiba dia masih menyombongkan diri. Yang tu masalah. So, berkaitan dengan ma huwal kibr dan juga ujub, okey? Mana? Takabur, ujub dan juga riya. Ranking dia. Tahu lebih kurang je. Ambil sama je. Dia sebab duduk dalam hati. Cuma kita nak tahu dia tu apa dia yang paling utama sekali. Okey. Riya syirik kecil riya saja. Betul, sungguh kita minta. Okey. Surra bihi falaysa al-ujub min al-kibr fi syai'. Al-ujub bisyai'i shiddatus sururi bihi hatta la yu'adiluhu syai'un 'inda sahibihi. Taqulu huwa mu'jab bi fulanah idza kana shadidas surur biha wa huwa mu'jabun bi nafsi idza kana masruran bi khisaliha. ولهذا يقال أعجبه كما يقال سر به فليس العجب من الكبر في شيء. Okay. Kalau disebut dalam bahasa ni ujub tu falaisa al-ujub min al-kibar fi syai'. Okay. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong ni yang paling dahsyat sekali, sombong adalah sombong dengan kebenaran. Itu menolak kebenaran. Termasuk sombong adalah menolak kebenaran. Bila kita datangkan hujah, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, dia tolak. Terus pulanglah, aku tak nak buat lah. Dia ikutlah. Ini I punya suka lah nak buat macam mana. Itu sombong juga. Termasuk dalam sombong ialah menolak kebenaran. Kalau sampai ke tahap kufur, boleh sampai itulah macam iblis. Sampai kesombongan je menyebabkan dia meninggalkan dan menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang lelaki tu kata, ustaz saya yang cakap. Tapi sebenarnya ada dalil ini. Dan lelaki tu cakap, tak apa, saya berpegang dengan ustaz. Itu kira sebenarnya. Dah ditegur. Iya. Dah dibagi dalil. Ustaz kata ini dalil, saya kena korekkan lah. Ustaz kan. Jadi dia kata, tapi tak apa. Dia kata, saya tetap berpegang kepada ustaz saya. Ustaz saya. Ikat rambut. Dia kata. Masa solat. Ya, termasuklah sombong. Bila menolak kebenaran yang datang setelah daripada dalil-dalil yang ada, maka itu termasuk dalam kesombongan. Yang menolak kebenaran seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada panjang perbahasan berkaitan dengan takabur ni, tapi saya bahaskan ayat-ayat yang ada lah dulu okay. Supaya kita tak ambil masa yang lama. Ikut 11 dah. Ingat hari ni kena berhenti awal sikit. Ada pukul 12 saya kata ada di Ampang balik. Baik, insya-Allah. Cepat boleh? Kita bahas mana sempat dan kemudian kita sambung kemudian, tak ada masalah. Baik, bainama hadis seterusnya. Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan mengenakan dua mantelnya,
Apa maksud mantel? Kain yang dia dekat bahu, ataupun baju yang kita kata baju alas lah. Okay? Yang shawl kan apa? Dia macam-macam lah. Dia akan panggil, sama ada baju labuh yang kita letak, abaya, cardigan, panggil apa tu? Ada lelaki pun ada juga pakai macam tu. Imam tu pakai, ataupun raja-raja dulu pakai, dia kata Nabi SAW, ketika seorang lelaki berjalan dengan segala kesombongannya dengan mengenakan kedua mantelnya burdaihi, mana kiri kanan dia ada kain yang duduk ni, nampak kebesaran dia, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke bumi. Maka dia meronta-ronta di dalamnya sampailah hari kiamat. Iya, dan sombong lah. Isu dia sekarang ialah Allah melarang sifat sombong. Kalau dengan kesombongan sama lah. Kalau dia pakai itu untuk menutup aurat dia, untuk menjaga kehormatan dia, itu bab lain. Tapi kalau dia pakai dengan kesombongan dan membesar-besarkan dirinya, itu kena hati-hati. Okay? Kena minta perlindung macam Hajjah sebut tadi. Kita kena senantiasa minta dengan Allah agar dalam hati kita ni Allah Ta'ala sucikan daripada sifat sombong. Ulang sekali lagi, kita masuk YouTube ni. Ada. Itu bukan hadis lah, bukan hadis Nabi, hadis datin dia panggil. Allahumma inni a'udzubika min sombong. Itu bagus juga tu. Boleh diamalkan. Dalam bab doa boleh diamalkan. Tak ada masalah. Baik. Jadi hadis tadi menunjukkan besarnya dosa orang yang sombong. Kalau dia mati dalam keadaan sombong, dan seperti mana Qarun, dia ditenggelamkan dalam perut bumi dengan kesombongan dia, maka dia akan meronta-ronta di dalamnya sampailah hari kiamat. Orang yang sombong sepertinya juga gitu. Yuhsyarul, dan Nabi SAW juga bersabda, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adh-dharri yata'uhum an-nas. Orang yang bongkak dan sombong akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang diinjak-injak manusia. Sebagai balasan dia di akhirat, tiba-tiba dia bangkit hari akhirat, dia seperti semut yang kecil dipijak-pijak oleh manusia. Sebahagian ulama salah berkata dosa paling pertama yang mana Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Iaitulah penyakit yang ada pada iblis. Maksiat pertama berlaku kepada Allah ialah iblis sombong, tak nak sujud kepada Nabi Adam AS. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami, yakni Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabbur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Kalaupun dia kata dia beriman, tapi sampai kepada sombong, tak nak mentaati perintah Allah, di saat itu iman tidak berguna baginya. Sebab tu kalau orang yang tak nak solat kerana kesombongan dan tak nak solat, dia kata aku biarlah. Orang kata solat wajib, dia kata tak nak. Orang suruh solat, tak nak. Apa hukum dia?
dia boleh keluar daripada agama, boleh sampai ke tahap kafir. Kalau sebab malas, ulama mutaakhirin letak bawah sikit, dia masih lagi dalam dosa besar. Tapi kalau tanya para sahabat dulu, generasi-generasi awal, siapa yang tak solat, malas pun sama juga. Sebab malas tu datang daripada kesombongan juga. Cuma dalam bentuk yang tidak kuat. Baik. Ala kullin, sebaiknya kita buang teruslah. Dan dari Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran. Batarul haq, dalam riwayat yang lain, batarul haq, iaitu menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Jadi dua perkara yang disebut. Pertama, sombong sehingga menolak kebenaran. Yang kedua, sombong merendah-rendahkan manusia. Ada jenis-jenis sombong yang kita akan bahaskan nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya sombong atau besar diri ni, sifat ni sebenarnya layak bagi siapa? Allah sahaja yang layak. Kerana dia yang memiliki keagungan yang sebenar. Lain daripada Allah, sebenarnya nikmat kita hanyalah pinjaman saja. So, kalau orang kata kita, rumah dia besar, kita berkata, alah, besar pun tak habis lagi bayar dengan bank. Kita kata gitu. Kita pun jadi masa macam rasa kecil jadi kita. Betul tak? Oh, kereta besar, bank punya, kita kata. Pasal apa? Sebab kita tahu itu bukan nikmat kita. Itu dalam bab kita dengan bank. Tapi sebenarnya the whole nikmat yang ada pada kita adalah pinjaman. Okay? Saya kuliah pagi tadi ingat tak? Kita kata dalam sudut kecantikan dan rupa paras kita. Allah ni kalau nak simpan kita dalam bentuk yang sama, remaja, sampai ke bila-bila, simple bagi Allah. Di mana Allah dah tahan umur Ashabul Kahfi 309 tahun, tak berubah sifat dia. Kulitnya masih remaja, rambutnya masih remaja, keremajaan tu terjaga. Tak perlu pakai apa saya sebut tadi? SK2, SK2 dan sebagainya. Tak kira. Tak kira lah. Demo ni tak pakai level tinggi lagi. Nah, SK2. Oh, kenalah tepat pada sasaran lah saya sebut tu. Nah, tak ada. Saya tengok iklan kat TV je. Dia ada satu lagi apa? Mary Kay. Mary Kay. Cikgu-cikgu banyak duk Mary Kay. Jadi, kalau Allah nak jaga, tak ada masalah bagi Allah. Bila Allah bagi kepada kita tanda-tanda penuaan, dia sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebagai satu peringatan kepada kita, salah satunya agar kita tidak menyombongkan diri. Bukanlah kita kata kita tak nak panggil, kita nak sihat, kita juga nak cantik, kita nak. Cuma kita kena ingat bahawa semua itu bentuk pinjaman. Sehingga kita tak sombong dengan kekayaan kita, kita tak sombong dengan kecantikan kita, kita tak sombong dengan kepintaran kita, kita tak sombong dengan akhlak kita, dan apa jua yang ada pada kita, kita kena ingat bahawa ia adalah pinjaman. Yang betul-betul memiliki dan layak bersifat dengan kesombongan ni adalah Allah. Dialah Tuhan yang berhak untuk menyombongkan diri. Itu hak dia. Kita tak boleh nak kata. Sebab dia menamakan diri dengan Al-Jabbar. Jabbar ni orang yang bahasa apa? Tak terkalahkan. So dia boleh kata, Ainal Jabbarun? Mana orang yang rasa dia hebat? Tak ada orang nak jawab. Mana orang yang rasa dia kuat? Tak ada nak jawab. Sehingga Allah Ta'ala kata, Lillahil wahidil qahar. Hari ini milik Tuhan yang maha satu dan maha perkasa. Sebab itu dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, hadis yang bersama dengan kita.
Yaqulullahu ta'ala al-'azamatu ridai zari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, keagungan itu adalah sarungku. Yang ni pakaian lah. Izar ni sebahagian dari pakaian Allah. Wal kibriya, ini analogi. Wal kibriya dan kesombongan juga adalah ridaku. Barang siapa yang menyaingiku dalam kedua sifat ini, maka aku akan campakkan dia ke dalam api neraka. Yang layak rasa besar, Allah. Kalau dia kata, akulah pemilik langit dan bumi, layak bagi dia. Akulah yang memberi rezeki, layak bagi dia. Aku menghidupkan, aku mematikan, aku memberi manfaat, aku bagi mudarat, aku bagi sakit, aku bagi sihat. Itu semua layak bagi Allah kerana memang dialah Tuhan yang maha berkuasa. Adapun selain daripada Allah yang namanya makhluk, kalau Allah Ta'ala tak bagi kepada kita, nescaya kita tidak dapat memiliki apa-apa. Justru layak tak sifat sombong dengan kita? Tak layak. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, di mana saja, seorang manusia yang sombong, dia telah mengambil sesuatu yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kita sombong? Sedangkan kita dapat nikmat ni hanya Allah bagi dan bersifat sementara. Sebab tu kita kata, lawan kepada sombong ialah merendahkan diri. Bila kita ada nikmat, kita kata Alhamdulillah. Semua ni nikmat Allah yang bagi. Walaupun orang puji kepada kita, kita kata kita senyum. Alhamdulillah. Kita kena kata, awak ni cantiknya. Alhamdulillah, Allah bagi. So kita kena kata, kalau orang kata ni besarnya rumah awak, bank punya. Lebih daripada tu kita kena kata, besarnya, walaupun habis bayar dah rumah awak. Tak, rezeki Allah bagi. Dia jawab macam tu lah. Pasal apa? Sebab memang Allah kalau nak tarik, kan surah Al-Kahfi, kita tak sampai lagi dalam tadabbur, tentang dua orang lelaki yang dapat salah seorang yang kebun yang luas. Kan? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. Kebun dia sangat luas, ada buah-buah anggur semua sekali. Akhirnya dia menjadi sombong. Dia tengok kepada kawan dia seorang lagi yang miskin. Dia kata, ana aktsaru minka malan wa walada. Aku ni harta lagi banyak daripada kamu, anak pun lagi ramai daripada kamu. Akhir sekali dengan kesombongan itu dia lupa nak menyatakan nikmat ni Allah yang bagi. Sehingga kawan dia kata, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Kalaulah waktu kamu masuk kebun tu kamu kata masya Allah, la quwwata illa billah. Kamu kata kebun kamu indah ni sebab Allah bagi. Itu lebih baik. Tapi dia sombong. Akhir sekali Allah Taala kata, fa asbaha wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Pada satu malam, tiba-tiba Allah hantar satu bala bencana, habis kebun dia. Satu malam je. Pagi tu dia tengok, yuqallibu kaffai, dia membalak-balikkan tangan dia. Begini lah. Pasal habis. Orang panggil isyarat kepada penyesalan dan kerugian serta kehinaan. Pasal apa? Selama dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala nak ubah kita ni, harta kita boleh hilang sekelip mata. Kepintaran kita boleh hilang sekelip mata. Kekuatan tubuh kita boleh hilang sekelip mata. Apa saja yang ada pada kita, kalau Allah Ta'ala nak tarik, Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata. Jadi sebab itu, kesombongan ni tidak ada yang berhak memilikinya melainkan Allah. Dan Allah mengatakan, keagungan itu pakaianku dan kesombongan itu ridaku. Siapa yang mencari, menyainginya, mengambilnya daripada aku, maka aku campakkan dia ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kita jangan sombong. Kadang-kadang dengan ilmu pun sama. Boleh dengan ilmu pun orang boleh sombong. Padahal dia kena kata, Alhamdulillah, Allah bagi ilmu kefahaman ni, Allah yang bagi. Okay?
Sebab tu saya sering nasihatkan orang-orang yang tak ada ilmu belajar. Bila kita jumpa dengan orang yang belum lagi belajar, kita kena tengok dulu kita macam tu juga. Sebagaimana orang kita kaya, tengok jumpa orang fakir. Dulu aku tak ada harta, sekarang ni aku ada harta. Bila kita tengok orang jahil, kita pula belajar. Sama tu juga kita kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku kepada ilmu. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Itu doa ahli syurga. Sehingga hidayah yang dia dapat pun, dia tak kata, aku dapat hidayah sebab aku rajin belajar. Tak. Sebab aku rajin mari ke kelas. Tak. Sebab aku ngaji sampai universiti. Tak. Hidayah ni nikmat yang Allah bagi. Sehingga hidayah yang kita miliki pun tidak layak untuk kita sombong dengannya. Sebaliknya kita kata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillah Allah bagi hidayah ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, boleh jadi aku pun tidak duduk sini. Sebab tu dalam bab ni semua benda, semua nikmat, jangan kita ada sifat sombong. Baik. Ya, ia adalah bentuk satu ujian. Bila Allah bagi nikmat, bersamanya ada ujian. Terutamanya bila kita dapat sesuatu nikmat yang orang lain tak dapat. Okay? Kadang-kadang kita dapat nikmat yang orang lain tak dapat. Bila kita dapat, orang lain tak dapat, kita rasa aku lebih baik, aku lebih terror. Kita kena kata Alhamdulillah Allah bagi rezeki kat aku. Tapi you jangan niat. Kembali kepada niat lah. Kalau kita kata you kena belajar betul-betul, kalau you tak belajar betul-betul, jadi macam ni lah kita kata. So kita cakap dengan bahasa tu, kita tahu bahasa nasihat. Kita kadang-kadang kita cakap dengan orang, kita boleh beza antara perkataan sombong dengan perkataan nasihat. So kita kena hati-hati dalam itu. Sebab tu kembali ke asasnya kepada hati kita. Baik. Nabi SAW bersabda lagi. Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Faqalatil jannatu ay rabbi. ما لي يدخلني ضعفاء النفوس وسقطوا وقالت النار يا ربي أورثت بالجبارين والمتكبرين. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, syurga dan neraka bertengkar di hadapan Tuhannya. Sebab tu ni antara dalil kita ni kalau kata bala khilaf tu mesti. Pasal apa? Syurga neraka pun khilaf. Bertengkar depan Allah. Pasal apa? Syurga kata, Ya Allah. Tapi dia bukan bertengkar, bergaduh macam kita lah. Dia mengadu kepada Allah, berhujah. Kenapa? Syurga kata, Ya Allah, aku ni yang masuk ke dalam aku adalah du'afa'un nas. Atau du'afa'un nufus wasaqatuhum. Orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah. Syurga kata, B40. Istilah dia. Syurga kata, Ya Allah, aku ni yang masuk aku ramai ni. Syurga kata, B40. Untunglah kita kata masuk syurga tak. Jadi, istilah B40 tu tak hina lah sebab kita kata bab syurga kan. Jadi, syurga kata, Allah, Ya Allah, masuk aku ni orang manusia lemah dan golongan kelas bawah. Neraka pula kata, Ya Allah, aku masuk aku, dia kata, nak sebut T20 ke? Ya? Tak sanggup kan? Bukan, kita jangan guna istilah tu. Fokus, bukan T20 tak. Orang-orang yang angkuh dan sombong. Okey? T20 tak semestinya angkuh dan sombong. Ya. Ya memang salah satu daripada ni hadis ni lah. Tapi sebenarnya Ustaz, ramai orang kaya-kaya ni baik. Tak ada yang sombong kan. Tapi hadis ni kata bukan. Ramai lagi dia ramai juga banyak duit baik. Alhamdulillah. Sebab apa? Circle kita orang beriman. Itu yang penting. Kita berkawanlah dengan orang-orang yang dalam circle yang orang beriman. Bukan jangan cakap macam tu. Even cakap macam tu jangan.
kita kata orang tu sombong, ni sombong. No, kita kata alhamdulillah Allah jaga dekat aku sifat macam tu. Nah, jangan kita kata kita orang jutawan Melayu baik-baik, jutawan bangsa lain tak baik. Dia kata macam tu. Kita kena kata alhamdulillah. Allah bagi kepada kita circle yang baik, yang beriman. Sedang dalam Quran kebanyakan orang kaya sombong. Kebanyakan orang terfitnah dengan, jadi yang kaya tu termasuklah orang kafir, orang ni yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya beriman ada, tapi jumlah mereka tak ramai. Tapi alhamdulillah kita doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati kita sebagaimana Allah jaga nikmat-nikmat kita yang lain. Jadi sebab itu ini menjadi dalil bahawa dalam majoriti ahli syurga adalah orang miskin, dan majoriti ahli neraka adalah orang-orang yang kaya. Dia sombong, bukan kaya, orang yang sombong. Dan juga iya, betul. Kalau kita tengok kesombongan apa yang berlaku di Palestin sebagai contoh, Yahudi ni katalah apa pun, dunia dah kata dia ni macam salah, tapi dia tetap menyembunyikan kebenaran. Dan sifat dia lying to the world. Tu benda bukan, Quran pun kata macam tu. Wa yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Allah Taala kata mereka ni menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Jadi kalau kita kata dia twist, kata ni dia bom hospital, lepas tu dia kata Hamas yang bom, lepas tu budak-budak mati bunuh, dia kata bukan budak buat, lepas tu dia kata pula ni kita bunuh sebab human shield dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk kesombongan yang ada. Kalau kita macam ada orang bagi contoh, kalau seorang panggil human shield tu bukan justifikasi untuk menghalalkan pembunuhan. Kalau tiba-tiba ada seorang penjenayah mari pegang seorang tawanan, letak pistol, kan, polis pun kata, aku payah basah dengan penjahat ni, apa pula dia panggil buat ambil tebusan. Dia pun tembak dua-dua. Lepas tu dia pun pergi kepada waris, sorry lah, mak kamu tadi digunakan sebagai human shield, kami terpaksa tembak sebab dia digunakan sebagai human shield. Kita agree tak benda tu? Tak agree. Tak agree. Jadi menggunakan alasan human shield tidak menjustifikasikan pembunuhan yang berlaku. Betul tak? Tapi Israel ni guna sampai dunia pun kata oh sebab human shield. Itu bentuk kesombongan. Tapi kalau kita tengok macam mana yang ada di Amerika, orang-orang kafir, kesombongan mereka. Jadi perkara-perkara ni asasnya kalau dia orang yang hati tunduk, tawaduk, bila dia tengok dengan nilai kemanusiaan pun dia boleh dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kepada dia dan kita semua. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berpesan dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya, janganlah kamu palingkan wajahmu dari orang lain kerana sombong, angkuh dan bongkak. At-tabakhur artinya berjalan dengan angkuh. Termasuk juga sifat kesombongan ada pada muka dan juga cara berjalan. Baik, saya sebut tadi beberapa perkara berkaitan dengan takabur.
kita berhenti setakat ni di buku, kita sambung pada minggu depan. Akan tetapi saya nak sentuh sikit beberapa bentuk kesombongan yang ada. Ya. Sarungku pakaian. Rida. Baik. Sebahagian ahli ilmi menyebut takabur ni 3 jenis. Yang paling dahsyat, sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah. Sepertinya Namrud, Fir'aun dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Okay. Haman, Qarun dan seumpama dengannya, ni sombong dengan Allah. Iblis. Okay, orang yang sombong dengan Allah sendiri. Apa saja perintah Allah, apa saja ni, dia rasa dia lebih besar daripada Tuhan. Termasuklah etis. Nah. Ni etis. Tuhan tak ada. Dunia ni bukan Tuhan yang cipta. Oh, sedapnya. Ini sombong. Sains. Dia discover satu hukum dan dia relate dia bergantung pada hukum tersebut. Padahal dia lupa yang menjadikan hukum tersebut adalah Allah. Itu memang betul kesombongan lah. Orang yang etis ni, dia pertama ada yang dia menolak kejadian alam dengan beberapa alasan. Pertama, dia percaya alam mencipta dirinya sendiri. Mula-mula sekali dia panggil alam tercipta secara kebetulan. Accidentally berlaku. Itu berlaku. Itu pandangan pertama. Yang kedua, dia kata alam memiliki kuasa untuk mencipta. So dia kata, bahasa mudah kata Mother Nature. Berlaku apa-apa Mother Nature. Mother Nature tu adalah kuasa alam. Kita pun sebut sebagai ini semua kuasa alam. Kita tak kata kuasa Allah. Bahasa tu sebenarnya bahaya. Bila orang kata ini semua kuasa alam, dia meletakkan kuasa tu pada alam. Sedangkan yang berkuasa adalah Allah. Natural disaster. Kalau natural disaster tu, tak apalah, dia panggil bencana alam. Tapi bila sebut Mother Nature, dia sebut sebagai kuasa alam. Kerana pada pemikiran sebahagian orang, alam berkuasa mencipta dirinya sendiri. Maknanya dia yang buat. Gempa bumi berlaku sebab alam ni nak berubah gini. Volcano meletus sebab alam nak rilis dia punya ni. Semua kait dengan alam. Taufan, tornado berlaku sebab alam. Dia meletakkan kuasa tu pada alam. Ini nombor 2. Nombor 3, mereka mengatakan semua ni berlaku by evolusi. Ini Darwin punya teori. Okay. Tiga orang tu menafikan kewujudan Tuhan. Kita sebab orang zaman dahulu kala tak sampai tahap tu tahu. Orang zaman dahulu kala, even Fir'aun pun, even Namrud sekalipun, bila Nabi Ibrahim kata kepada Namrud, Allah ni terbitkan matahari dari ufuk timur, terbenamkan ufuk barat. Apa yang berlaku pada Namrud? Terdiam. Dia tak boleh nak jawab. Tapi dia tak berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tahu benda tu bukan dalam kekuasaan dia. Dan orang penyembah berhala zaman dulu bila ditanya siapa cipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Zaman ni lagi dahsyat. Siapa cipta langit dan bumi? Tak ada. Kuasa alam. Jadi ini bentuk kesombongan yang besar yang ada di zaman kita. Sombong dengan Allah. Dari satu sudut ya. Sebab tu zaman kita ni bukan sebab kita tidak diazab, sebab dosa tu tak ada.
Evolution. Sebab Allah Ta'ala telah merahmati Nabi dan umat dia, lalu Allah Ta'ala tidak mengazab umat akhir zaman seperti mana Allah azab umat terdahulu. Itu saja. Adapun dalam bentuk dosa, semua dosa umat-umat terdahulu berhimpun pada zaman di akhir zaman. Fitnah Nabi Lut, homoseksual ada. Itu lagi dahsyat daripada tu. Ada berapa jenis? LGBTQ. Kemudian dosa tipu timbangan kaum Madian, tipu timbangan ada juga. Hak orang lain lawan Nabi, bunuh apa tu kaum Nabi Saleh, menolak dakwah Nabi dan seumpama dengannya lah semua berkumpul pada zaman. Orang seperti Fir'aun, lagi ada je. Mengaku jadi Tuhan, ada zaman kita. Ayo pergi kerajaan lagi. Bukan setakat level biasa-biasa, Malaysia lagi ni. Dahsyat. Ini sombong dengan tu. Nombor satu. Dalil yang ada tak baik panjang nak sebut. Yang kedua, sombong dengan Nabi. Sombong dengan Nabi. Iaitulah orang yang beriman kepada Allah tapi tak nak ikut Nabi. Anti hadis termasuk anti hadis. Orang-orang yang menolak sunnah. Ataupun yang tak beriman. Seperti contoh, even Nabi Yahudi termasuk juga. Dia beriman kepada Allah, cuma dia menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga berlaku macam tu, dan boleh juga berlaku kepada orang-orang munafik, beriman kepada Allah tapi menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini sombong dengan Nabi, seperti berlaku kepada ahli Makkah dan seumpama dengannya. Kalau orang Islam boleh keluar daripada Islam kalau dia menentang dan menolak macam anti hadis, keluar. Sama. Anti hadis, hukum dia boleh terkeluar daripada Islam. Syubhat. Ya. Hujah dia kata hadis ni ditulis 300 tahun lepas Nabi wafat. Itu antara hujah dia. Dan kemudian dia banyak tuhmah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antara musuh ahli hadis yang paling utama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab dia kata Abu Hurairah ni mendampingi Nabi sebab nak makan. Abu Hurairah kan orang miskin, duduk di masjid jadi ahli sufah makan. Jadi dia kata Abu Hurairah ni bukan datang belajar, dia datang untuk makan. Dia tahu dia semua. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah menolak hadis. Syiah pun tolak hadis. Syiah lagi dahsyat, bukan tolak hadis, dia datang dengan hadis-hadis lain. Dia bawa hadis-hadis lain. Daripada binatang pun dia boleh jadi riwayat hadis. Syiah. Tapi sebabnya isu dia menolak hadis sebab dia kata riwayat hadis tu tak kuat. Tapi dia rakyat macam tu, dia cakap, dia tak belajar disiplin ahli hadis. Kita hari ni kalau kita nak belajar, nak tahu macam mana satu hadis disahihkan sebagai sahih, autentik hadis, kita ada sanad. Okay, sebab tu hari ni siapa-siapa yang nak membawakan hadis, dia kena bawa sanad dia. Sanad ni daripada mana? Sanad ni menyambungkan kita kepada Nabi. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tak ada sanad hadis, nescaya semua orang boleh cakap apa dia nak cakap. Hari ni cakap, Nabi kata, Nabi kata. Sedap cakap macam tu. Tapi ahli hadis, bila orang kata, Nabi kata, tunggu sekejap. Bagi tahu daripada mana kamu ambil hadis ni. Jadi kena bagi tahu. Daripada A, B, C, sampailah kepada sanad tu, barulah kita nilai. So, disiplin ahli hadis menyebabkan kita yakin hadis tu confirm datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, orang yang menolak hadis adalah sombong dengan Nabi. Dan dia boleh terkeluar daripada Islam kalau dengan kesombongannya itu. Yang ketiga, sombong yang ketiga adalah sombong dengan manusia. Okey. Sombong
dengan manusia, sombong dengan makhluk. Okay, sombong dengan makhluk. Yang ni kata di Abdullah ibn Mas'ud, kafa bil mar'i ithman idza qila lahu ittaqillah qala 'alaika nafsak. Kata Abdullah ibn Mas'ud, cukuplah seorang manusia itu berdosa di saat orang berkata kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, lalu dia jawab, kamu jagalah dirimu sendiri. Abdullah ibn Mas'ud kata, cukuplah seorang itu dikira berdosa apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Itu takutlah kamu kepada Allah, lalu dia menjawab, kamu jagalah dirimu sendiri. Kubur masing-masing. Baik, darjat sombong. Panjang pula nak baca darjat sombong ni. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kamu jagalah diri sendiri. Itu bahasa kita nak jaga. Alah, ada orang kata gini, kau rasa kau baik sangat ke? Macam tu pun jadi juga. Ya, kita kata kamu jagalah solat. Alah, you pun sama juga. Itu sama, bentuk kesombongan dengan manusia apabila dia menolak nasihat dan menolak kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada sifat sombong. Allah menjadikan hati kita tunduk kepada kebenaran, merendahkan diri kepada orang-orang yang fakir dan lemah, dan mencintai saudara-saudara kita seagama, dan menjadikan hati kita walaupun dalam keadaan berbolak-balik, Allah tetapkan hati kita di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh dulu bab ni, kita sambung masih lagi bab yang sama pada minggu depan cuti di Bali. Dan Nabi, sambung dengan Nabi. Tak tahulah, tengok sana ni. Baju hak lilak-lilak tu lah dah raya ni hari ni. Jadi insya-Allah kita mungkin balik ke pasal cuti kan. Saya balik kampung. Hari Selasa. Nanti roja lah insya-Allah. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.